Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Al-Fairis Jemurin. Berita utama, Sarawak Delta Geopark SDGP berkeluasan 3,112 km persegi merupakan geopark kebangsaan ke-6 di Malaysia. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, ini adalah satu nilai tinggi yang kerajaan usahakan untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Ini adalah satu nilai yang tinggi dalam kita usaha kita untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar, dan juga yang penting ialah segala sumber-sumber yang terdapat di kawasan ini dari sudut sejarah, dari sudut ilmu geologi, keduanya biodiversity, dan seterusnya budaya yang terdapat di kawasan-kawasan ini. Jadi ini adalah satu pengisytiharan yang sangat penting bagi kita di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Permasyuran Sarawak Delta Geopark di Dewan Budaya Kampung Budaya Sarawak pada Sabtu. Jelasnya lagi, sekiranya memenuhi kriteria Global Geopark, SDGP akan dijadikan sebagai tapak UNESCO. Dan kalau ini dapat keputusan yang baik, sudah tentu meningkatkan lagi pembangunan yang terdapat di kawasan ini, selain daripada kita mempertahankan nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi. Maka kerjaan kita telah mencadangkan, sebenarnya sudah masuk planning State Malaysia Plan untuk upgrade jalan raya, facility, basic facility, termasuk di sini dan juga terus ke bawah. Dan semua peninsula ini, kawasan ini akan kita konekkan dengan infrastruktur yang baik untuk masyarakat menghubungi tempat-tempat tersebut. Untuk rekod, SDGP mempunyai 28 geotapak batu, 12 biotapak kepelbagaian biologi dan 14 tapak budaya. Ia juga mempunyai keunikan dari segi morfologi delta, dari lembangan Sungai Sarawak, landskap batuan, warisan biologi, 28 geotapak, di mana 8 geotapak bernilai tempatan, 8 geotapak bernilai kebangsaan, manakala 12 geotapak bernilai antarabangsa. Turut hadir timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Malaysia Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talif Saleh. Laporan berikutnya, sebanyak 305 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN telah diserahkan kepada 272 orang penerima dari Kampung Senibong, Kampung Bareng dan Kampung Skibang di sini pada Jumaat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata seramai 172 orang penerima bagi Kampung Bareng dan Kampung Senibong menerima sebanyak 204 surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN di bawah program pengukuran tanah hak adat Bumi Putra NCR Inisiatif Baharu, dan sebanyak 101 surat hak milik tanah kepada 100 orang penerima bagi Kampung Skibang di bawah program pengukuran kampung tradisional. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Pesta Tasik Biru dan penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 bagi kawasan Kampung Senibong, Kampung Baring Singai dan Kampung Skibang di Bau pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah memaklumkan sebanyak 56,971 lot individu telah berjaya diukur setakat 31 Ogos 2022 yang melibatkan kawasan seluas 71,374 hektar bersamaan 176,365 ekar. Jelasnya lagi, sebanyak 23,446 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri yang berkeluasan 31,803 hektar bersamaan 78,587 ekar. Berita seterusnya, Usaha Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mengadakan ikrar bebas rasuah dipuji. Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Johanda Jaya berkata usaha itu adalah di antara inisiatif Kerajaan Sarawak bagi memastikan penerapan integriti dan kebencian terhadap amalan rasuah di semua peringkat dalam agensi negeri Sarawak. Ini adalah di antara inisiatif tahunan pihak Kerajaan Negeri Sarawak bersama dengan pihak SPRM dan agensi-agensi yang lain bagi memastikan penerapan integriti
dan penerapan kebencian terhadap amalan rasuah pada semua peringkat. Sebagaimana kita maklumi, setiap awal tahun Kabinet Negeri Sarawak akan melakukan ikrar bebas rasuah di hadapan Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia. Maka hari ini saya ingin rakamkan ucapan tahniah kepada pihak UKAS mempunyai beratus-ratus kaki tangan turut mengadakan ikrar bebas rasuah, ikrar integriti bagi memastikan penerapan nilai-nilai ini adalah satu usaha yang berterusan yang dilakukan di semua agensi di dalam negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis bacaan dan menandatangani ikrar bebas rasuah UKAS di Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, pegawai UKAS yang diketuai pemangku pengarah UKAS Samuel Simon telah menyempurnakan bacaan dan menandatangani ikrar bebas rasuah yang disaksikan Timbalan Menteri di Pejabat Primis Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidol, Datuk Dr. Juanda dan Penolong Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak, Mardiana Han. Datuk Dr. Juanda menambah usaha yang sama akan dipanjangkan kepada semua pihak lain yang berkaitan bagi memastikan menjelang tahun 2030 apabila Sarawak mencapai taraf negara maju, sikap perangai pengurusan pentadbiran di peringkat kerajaan negeri pada semua peringkat mempunyai ciri negara yang maju, bebas rasuah dan berintegriti. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan sehingga kini unit Ombudsman telah menerima puluhan aduan dan sebahagiannya tidak berasas. Sekiranya aduan itu mempunyai asas, melalui Ombudsman, kita akan menjadi third party untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Tetapi suka juga saya peringatkan, kita tidak juga mahu melayan aduan-aduan yang tidak berasas, yang bersifat sangkaan buruk dan sebagainya. Setakat ini kalau boleh juga saya kongsi, semalam adalah mesyuarat kali ke-6 untuk tahun ini, Jawatankuasa Ombudsman Negeri Sarawak. Sejak setahun kita dapati sudah puluhan aduan yang diterima oleh unit Ombudsman, sebahagiannya tidak berasas dan kita maklum. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Juanda juga berkata pada tahun ini Sarawak mempunyai paling ramai pegawai berintegriti bertauliah iaitu sekitar 166 orang. Ini satu bukti kesungguhan kerajaan negeri Sarawak. Yang Mak Berhormat Premier sentiasa peringatkan kami di Union agar memastikan CEIO ini aktif bergerak dan insya-Allah kita dalam usaha memperkemaskan lagi kuasa dan peranan CEIO bagi memastikan setiap jabatan itu ada pegawai khusus dalaman yang akan memantau bagaimana integriti kaki tangan yang berada di dalam jabatan berkenaan. Dalam pada itu, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menzahirkan komitmen sebagai badan kerajaan yang telus dan menolak budaya rasuah menerusi majlis bacaan dan menandatangani ikrar bebas rasuah IBR di Kuching pada Sabtu. Dalam majlis itu, pegawai UKAS yang diketuai pemangku pengarah UKAS Samuel Simon telah menyempurnakan bacaan dan menandatangani ikrar bebas rasuah yang disaksikan Timbalan Menteri di Pejabat Primis Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidol, Timbalan Menteri di Pejabat Primis Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya dan Penolong Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak, Mardiana Han. Terdahulu dalam program perhimpunan pegawai-pegawai UKAS, Samuel Simon telah menyampaikan amanat beliau disusuli taklimat pencegahan rasuah dalam sektor awam daripada penguasa kanan SPRM Sarawak, Maini William dan taklimat garis panduan pengurusan hadiah untuk perkhidmatan negeri Sarawak oleh Ketua Penolong Pengarah, Ketua Seksyen Projek Khas, Unit Integriti dan Ombudsman Jabatan Primis Sarawak Unions Wan Muhammad Wan Rahman. Hadir sama pada majlis tersebut pegawai tadbir khas UKAS Datuk Takun Sunggah. Seterusnya, setiap penjawat awam perlu sentiasa berada di landasan yang betul dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Pemangku pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon berkata, sebagai jentera pentadbiran kerajaan, pegawai-pegawai UKAS hendaklah menerapkan beberapa nilai-nilai utama untuk dijadikan sebagai amalan. Kata beliau antaranya taat setia, amanah, bersih, jujur, bertanggungjawab, berkecuali, adil dan saksama, prestasi cemerlang dan berkualiti, ketepatan masa, perkhidmatan ramah mesra termasuk berjimat cermat. We know how to take care of ourselves to bring the image of seorang penyawat awam ataupun seorang penyawat perkhidmatan awam negeri Sarawak. Of course, you don't say something which is negative to the state government ataupun negatif terhadap seorang daripada pemimpin kita dan sebagainya.
tunjukkan kita ini adalah orang profesional, kita bercampur gaul dengan sesama diri sebaik-baiknya lah, rendah diri dan sebagainya. These are the few values that I would like tuan-tuan dan puan renung-renungkan dan amalkan supaya kita sentiasa berada di landasan yang tidak ada kontroversi, landasan yang baik dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap di program Perhimpunan Pegawai-Pegawai UKAS 2022 di Hotel Grand Margarita pada Sabtu. Selain itu, beliau turut menekankan beberapa nilai tambahan iaitu positif, responsif, berdaya cipta dan berdaya usaha. Pengisian program yang menghimpunkan semua kaki tangan UKAS di setiap bahagian itu turut diselitkan dengan majlis bacaan dan mendandatangani ikrar bebas rasuah pegawai-pegawai UKAS yang dipimpin dan diketuai oleh Samuel diiringi penolong Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Mardiana Han. Hadir menyaksikan upacara tersebut ialah Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul serta Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Integriti dan Ombudsman Dato' Mursyid Diraja Dr. Joanda Jaya. Terdahulu turut diadakan sesi taklimat daripada Penguasa Kanan SPRM Maini William dan Ketua Penolong Pengarah Ketua Seksyen Projek Khas Union Wan Muhammad Wan Rahman. Sementara itu, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berada di landasan yang baik sebagai jentera utama komunikasi dan penerangan di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata UKAS memainkan peranan penting dalam menyebar luas inisiatif-inisiatif serta dasar-dasar kerajaan negeri sehingga ke peringkat akar umbi. Menurutnya, kaki tangan UKAS yang mempunyai pelbagai latar belakang dan pengalaman telah memperkasakan UKAS sebagai satu organisasi yang kukuh. So things like that, he has character. He has been around in the in the civil service for a long time, and so as the rest. So kita ramai di sini datang daripada berbagai latar belakang kerja, latar belakang keluarga dan sebagainya, pengalaman bekerja. So kita harus menghargai latar belakang masing-masing, and then kita membina sebuah keluarga UKAS yang kukuh, yang confident. 4 tahun sebenarnya kita cuba mencari identiti dan hala tuju UKAS. Sedikit sebanyak kita berada di landasan yang baik. Beliau berkata demikian semasa Malam Jasamudi Kenang Bakti di Sanjung Budi dijunjung bagi meraihkan mantan pengarah UKAS Samad Junai di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Dato' Abdullah Saidul menambah pengorbanan kaki tangan UKAS yang menjalankan tugas jauh di pedalaman Sarawak juga patut dihargai dan disanjungi. Dan saya sangat menghargai dan menyanjungi pengorbanan sahabat-sahabat kita yang berada di pelosok yang agak sukar dalam menjalankan tugas mereka, terpaksa naik perahu dan sebagainya. And then have to, kadang-kadang terkejut juga, bukan saya nangga muka kita di Kapit teriakah. And then suddenly I saw him in Miri. And then suddenly the next day saya naik heli, naik flight, ada jumpa mukanya Gate di Sibo dan Serike. So macam ni tak. So I know that sacrifice. So for those in Kuching, saya memohon give a round of applause untuk rakan-rakan kita berada di kawasan tersebut. It's not easy. It's not easy. Terdahulu, Samad Junai dalam ucapan ringkasnya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan UKAS di atas kerjasama dan sokongan kepada beliau selama lebih 2 tahun beliau berkhidmat dengan bimbingan daripada Dato' Abdullah. But anyway, atas komitmen dan kerjasama daripada saudara-saudara sekalian yang telah saya rasa membawa UKAS ke tahap yang ada sekarang, dan saya pasti saudara Samuel dengan bimbingan yang sama daripada Yang Berhormat Menteri Timbalan Menteri kita akan dapat membawa UKAS ke tahap yang lebih bagus. Dan saya rasa UKAS is going to be really very sangat-sangat relevant in Sarawak forever, and UKAS will always be the ears, the voice, and of course the picture of the whole state of Sarawak. Sementara itu, pemangku pengarah UKAS Samuel Simon turut merakamkan penghargaan kepada mantan pengarah atas khidmat baktinya sepanjang memimpin unit berkenaan selama lebih 2 tahun. As we all know, in the UKAS family, we are both very grateful and thankful to Tuan Haji Samad
for being a very competent leader in leading UCAS for more than 2 years. Due to his capable leadership and management, UCAS has become one of the respectable units in the Sarawak Civil Service, despite being only 4 years old. Personally, as the others have said in the video, I must admit, I did learn a lot from him as our boss, as different bosses has different style of administration. But what is tangible is that he has led UCAS very well due to his vast experience. Turut diraikan dalam majlis berkenaan adalah Muhammad Zakaria Hatar, Genevieve Jenai Liom dan Elvi Magai. Beralih ke laporan Sukma 2022 di Kuala Lumpur, Sarawak melakar sejarah tersendiri selepas skuad badmintonnya berjaya merangkul pingat gangsa pada hari terakhir Termasya Sukma ke-20 2022. Detik bersejarah itu dilakar gandingan Owen Teng Shih Wee Wong Ling Ching selepas mendudukkan pasangan dari Melaka Tan Kok Siang Yap Ling dengan 21-12, 19-21 dan 21-17 pada pertarungan berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil pada Sabtu. Ketika ditemu bual, Owen akui agak cemas namun berjaya mengekalkan rentak permainannya hingga membawa kepada kemenangan itu. Baginya ia kemenangan yang cukup manis kerana Sukma kali ini adalah yang terakhir disertai beliau. Okay, I feel very happy for today performance also. During the game, I feel a bit nervous, but I keep reminding myself to calm down also lah, and also to comfort to my partner during the game. So first game we won first game. Second game we didn't manage to make it closer lah. So maybe we lose a bit of focusing. So third game we managed to play safe. So we concentrate on our third game lah. Even though we leading much, but we get opponent getting more point, but we still overcome the match lah. Yeah. Lin Ching juga sangat teruja kerana dapat menyumbang pingat kepada skuad badminton Sarawak. For me, I want to thanks to my boss also, Mr. P, and my mom, my parents, and also my coach. Thanks a lot, and I feel very happy and excited to win this third place for Sukma. Sementara itu, pengurus skuad badminton Sarawak, Ting Ching Zung amat berbangga kerana atletnya telah melakar sejarah pada Sukma kali ini. This Sukma, I think we have created two history lah. One is of course the current pair in front of you. The other pair is Flora and Felicia. I think also for the first time our ladies double make to quarterfinal. So we hope that with our dedicated team and resources supported by Press Metal, especially Press Metal, and also the sport attire sponsored by Protect, we are able to get more resources to develop the badminton for Sarawak. Sementara itu, Kem Silat Sarawak menamatkan kempen Sukma ke-20 dengan kutipan 2 pingat emas pada hari terakhir acara itu di gelanggang Dewan Tunku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM nilai. Ia disumbangkan oleh Muhammad Abdul Latif, Max Zakir dan Ravina Jeno dalam kategori kelas putra H 80 hingga 85 kg dan kategori puteri kelas E 65 hingga 70 kg. Muhammad Abdul Latif berjaya menundukkan lawannya Muhammad Yusof Razali dari Perak manakala Ravina menyingkirkan pencabar dari Pahang Nurul Laina Zailuddin. Selepas penantian selama 12 tahun, kejuaraan acara bola tampar Dewan pada Termasya Sukma kembali semula ke Bumi Kenyalang. Ia susulan kejayaan atlet berpasukan lelaki Sarawak menundukkan musuh tradisinya Selangor dengan 3-2 dalam aksi final sengit di Dewan NBS Asia Alam pada Jumaat. Bagaimanapun, ia bukan laluan mudah bagi anak didik Philip Teo Chit Boon apabila terpaksa bermandi peluh sebelum melakar kemenangan dengan 27-25, 24-26, 23-25, 25-23 dan 16-14. Kejayaan Sarawak menjadi lebih manis apabila kapten skuad itu, Ranjit Ramu, dinobatkan sebagai pemain paling bernilai Sukma 2022. Even I injured my shoulder, right shoulder, my left shoulder is still okay, not say that very bad.
but still okay. Can fight one. Mungkin semangat lagi hidup lagi ngelaban. Yes. Membakar semangat. Yes. Sebab ini pun last rumah saya, so saya kena main all out. Sementara itu, penolong ketua kontingen SCDM skuad bola tampar Dewan Sarawak dan juga Adun Bukit Asik, Joseph Cheng Jin amat gembira kerana kejuaraan sukan itu kembali ke Sarawak setelah kali terakhir pada 12 tahun lepas. Well, today is fantastic. You know, after five sets, and finally we got it. Especially it is after 12 years. You know, 12 years and finally gold medal come back to Sarawak. And now I present to you the gold medal of Sukma volleyball team. They are the best, and I hope that we can continue to win the game in the future. Sarawak boleh. Bagi pengurus pasukan Sarawak Datuk Moh Wong Ming, kejayaan anak-anak buahnya tidak digapai dengan mudah di mana mereka telah berkorban menjalani latihan dengan gigih walaupun terpaksa berdepan kekangan akibat pandemik COVID-19. It's not easy, 6 years, and especially these 2 years, you know, we send our player to, despite all the MCO and all this, we send the player to all the tournament, you know, like Marva League, you know, and to exposure. I want to say one thing. I'm grateful that our government, Sarawak government, gave us tremendous support for this Sukma Federation, as well as I want to thank my president, you know, Dato' Vincent Lau Liming, you know, and for their support. Terdahulu, skuad wanita Sarawak menamatkan saingan dengan memenangi gangsa selepas menewaskan Kuala Lumpur dalam penentuan tempat ketiga dan keempat pada Khamis. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris. Jumurin berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.